Dan 3 orang sangkut. Ya, dan 3 orang sangkut. Ada 3 orang tengok. Tanya cikgu. Tanya cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya kita dapat bersama pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam ni saya nak mengajak kita semua berkenaan tentang tajuk bagaimana untuk kita beradab ataupun adab-adab sebagai pesakit, dan bagaimana kalau kita menghadapi ujian sama ada sebagai pesakit ataupun menghadapi orang yang sedang sakit ataupun sedang menjaga orang yang sakit. Dan kemungkinan ada persoalan-persoalan yang timbul, ada pandangan-pandangan yang mungkin kita boleh kongsikan pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau lihat berkenaan tentang bagaimana untuk kita menghadapi orang yang sakit dan bagaimana kalau kita sendiri Allah uji dengan sakit. Kita sedia maklum penyakit itu datang dan pergi, dan ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji tanda Allah sayang pada kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau lihat berkenaan tentang adab-adab sebagai pesakit, yang pertama, sekiranya kita menziarahi pesakit, sama ada saudara mara, kan, sahabat handai, rumah terdekat jiran tetangga, ataupun pergi ziarah dekat hospital dan sebagainya, ada nasihat-nasihat. Jadi khususnya kalau pergi ziarah kawan-kawan yang sakit, ada nasihat-nasihat yang perlu diambil perhatian. Yang pertama,
Sebaik-baiknya ziarahlah sakit pada masa yang sesuai. Bila pada masa yang sesuai, jangan ziarah pada awal pagi yang keterlaluan. Pukul 6.30, pukul 7 orang tu baru nak kemas diri, tiba-tiba kita dah sampai. Tengok kesesuaian. Waktu tengah hari, tengah malam sangat pun kesesuaiannya mungkin perlu disemak dan tengok pada tempat tersebut. Yang kedua, sebelum kita masuk kepada bagaimana untuk menghadapi pesakit, kita hadap pesakit dengan menyampaikan kata-kata yang baik-baik. Kalau nak bagi nasihat yang baik-baik. Kalau nak bercakap dengan lembut dan sopan. Dalam Al-Quran sebut qaulan layyina, perkataan yang lembut. Layyin tu lembut. Qaulan karima, gunakan perkataan yang mulia. Okay. Kemudian qaulan sadida, perkataan yang dengan fakta yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan, jangan kita ikut emosi. Jangan kita ikut pandai-pandai jadi ahli nujum. Saya tengok awak punya telinga ni, kaki ni macam kalau ikut pengalaman 2-3 hari tak lama dah ni. Jadi kecil hati orang tu. Faham tak faham tuan-tuan ni? Kalau ikut saudara saya dulu 3 ni, ni waris dah kena bersedia ni, jangan tinggal ni pesakit. Pesakit tu elok buka mata, rasa kalau dia boleh angkat tangan dah lama, aku tampar orang ni. Contoh. Jadi apa dia? Jangan memandai-mandai buat hukum. Kan? Ada kawan, ada sahabat kita yang mungkin Allah uji sakit, masuk ICU, kemudian dipindahkan ke CCU. Kalau kata doktor 20-80, 20 ni potensi hidup, 80 ni Allah lebih sayangkan dia. Logik akal lebih banyak 80 ke lebih banyak 20? Lebih banyak berapa? 8 ke 2? 8. Tapi takdir Allah, kuasa Allah mengatasi segalanya. Mustahil tak disembuh? Tak mustahil. Kuasa Allah. Betul? Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Dipendekkan kita 2-3 hari, lepas tu elok dia berjalan. Dah baik dah. Alhamdulillah, Allah panjangkan lagi, Allah bagi peluang kedua. Ayat tu kita pernah dengar kan? Allah bagi peluang kedua. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ada sahabat, ada orang yang kadang-kadang tak ada apa-apa sakit. Dia tak tahu pun yang dia ada sakit. Dia tak perasan pun dia ada sakit. Tiba-tiba pergi pejabat, pergi kerja, pagi-pagi salam cium tangan dengan orang rumah. Tuk-tuk dapat telefon, rebah di pejabat. Contoh. Kita tak nafikan. Tapi nak kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu perintah Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai perkara tersebut. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Sekiranya sampai ajal, tidak akan dilewatkan walau sesaat. Kenapa? Supaya kita bersedia. Tak kira adik-adik, kadang-kadang bukan setakat umur 60-70. Kadang-kadang ada umur baru belas, ada umur baru 20 lebih. Anak saudara saya umur baru 25-24 masa tu. Malam-malam kan, tengah praktikal, tengah intern, tak ada sakit, sihat. Malam-malam dalam bilik, baru nak masuk rehat, tak ada sakit, orangnya kurus, sihat walafiat. Tiba-tiba menjerit. Mak ayah tengok kat bilik apa yang berlaku, tengok dah tak sedap. Kebetulan jiran doktor panggil, jiran datang. Kenapa? Rupanya doktor kata anak dah tak ada. Ni sungguh tahun 2014. Dah hampir 8 tahun berlalu. Anak saudara dikulat. Kan? Ceritanya apa? Baru. Dia dengan saya beza tak jauh. Jadi ceritanya Allah nak ambil nyawa. Besok macam biasa tuan-tuan, prosedur kita tak boleh nak nafikan. Prosedur di negara kita kalau sakit mengejut kena postmortem. Betul? Postmortem besok bawa ke hospital. Petang baru selesai. Belah satu, belah sana, belah tahu kan? Postmortem belah, buka sana, buka paru-paru, buka organ jantung. Cek. Last kali doktor tulis jangkitan kuman pada paru-paru. Padahal sihat. Allah uji dengan sakit dan Allah ambil sakaratul maut dalam tempoh yang singkat. Logik akal, tak ada apa-apa. Tu yang kata tuan-tuan, apa yang nak diceritakan di sini, kuasa Allah mengatasi segala-galanya.
Jadi jangan kita kata kita boleh confident, kita boleh kata kita boleh panjang umur. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berpesan melalui Nabi SAW, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, bagilah aku penamat hidup, penamat yang baik-baik. Bi husnil khatimah. Kita semua nak mati dalam husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau ambil kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan penamat mati yang tak elok. Na'udzubillah. Jadi biarlah orang cerita kat mana meninggalnya. Meninggalnya dekat sekian-sekian, dekat masjid, dekat surau. Macam mana boleh meninggal? Dia tengah sujud, dia tengah rukuk, tiba-tiba rebah. Dia tengah nak menunggu azan, datang ke surau, datang ke masjid, baru lepas sembahyang sunat, tiba-tiba jatuh. Ada tak berlaku? Ada. Itu yang cerita penamat yang baik-baik. Bukanlah nak kata ini sekian-sekian ni, itu antara dia dengan Allah. Cuma penamatnya itu penamat yang, istilah saya kata penamat yang disebut sebagai husnul khatimah. Kita tak boleh nak judge tempatnya di syurga, tempatnya di neraka. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Tapi kerja kita adalah mencari redha Allah. Itu tadi tuan-tuan. Jadi kalau kita menghadapi orang yang sakit, jaga lidah kita. Kok ia pun nampak dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya hidung dah kata dah pesek, dah lembik. Tangan jarinya dah mula layu, kaki yang sepatutnya gini dah mula turun. Malam kan baring tengok kaki awak gini ke gini? Kalau kaki tu gini dah boleh tunggu masa dah. Ya ke Ustaz? Tengok kaki tu semua dekat kaki. Kan? Tengok. Jadi itu petua orang lama-lama. Betul? Petua orang lama-lama itu kebiasaan, bukan kepastian. Kalau doktor, minta maaf kalau saya salah, tolong betulkan. Dia tengok pada nadi, betul? Kalau nadinya itu makin perlahan, kita pun faham saat sakaratul maut itu makin dekat. Doktor pun bagi tahu waris boleh berkumpul. Bisikkan dekat telinga kalimah la ilaha illallah. Jadi masa tu waris jangan pula marah doktor. Doktor tak ada cara lain nak selamatkan. Push doktor, push. Dia suruh doktor tekan lagi dada. Tuan-tuan, bukan nak kata doktor tu terlalu tahu semua. Tapi berdasarkan pengalaman dia. Kalau dia kata bisik kalimah la ilaha illallah, bisik. Tak usah nak push doktor untuk tekan benda tu. Biarlah orang kata kalimah itu adalah kalimah yang terakhir yang membasahi bibir sebelum dia menutup mata yang terakhir. Anda kata doktor kata boleh berusaha, kita ikhtiarkan. Kalau tengok semakin menyusahkan, menyukarkan orang yang sakit, lebih baik kita redha. Sebab itu adalah kepastian yang semua orang akan rasa. Tak ada siapa yang akan terkecuali. Boleh? Yang seterusnya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ketika menziarahi pesakit, sebut perkataan yang baik-baik tadi. Yang kita dah bincang. Maksudnya jangan melemahkan pesakit. Pengalaman saya ni 3 tahun macam ni tak boleh bangun ni. Jangan. Kan? Jangan pandai-pandai. Cakap yang baik-baik. InsyaAllah Mat, sabar banyak. 2-3 hari lagi sembuh dah ni. Bagi dia yang positif. InsyaAllah banyakkan sabar. Ni warisnya. Kita tolong ayahnya ambil air semayang. Kalau nak orang kata jentik tu jentik yang penuh kasih sayang. Maksudnya kalau nak bagi nasihat yang baik-baik, tolong menolong antara satu sama lain. Nanti kita akan tengok bagaimana kaedah untuk membantu pesakit dalam berwuduk dan apa kaedah ataupun rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa dia rukhsah? Sebelum tu kita tengok kepada mukaddimah, kita sedia maklum kita hidup tak selamanya sihat. Kan? Tak ada orang sampai mati dia tak pernah sakit. Mungkin sukar berlaku. Paling-paling tak dia ada pening-pening, dia ada demam. Kan? Saya sepanjang hidup saya tak pernah sakit, Ustaz. Itu bahaya. Berat juga tu. Saya daripada lahir, Ustaz, confident Ustaz tak pernah lahir. Macam dia tahu je umur setahun apa yang dia buat. Tak pernah sakit. Mak saya cakap saya adalah orang yang paling sempurna tak pernah sakit. Banyak-banyak istighfar. Sakit tanda Allah sayang pada kita.
Allah uji sakit sebab Allah nak kita balik dengan dia. Bila kita sakit, kita ingat siapa? Allah sakitnya. Betul? Allah sakitnya. Kadang-kadang sakit kepala. Saya 2 hari lepas sebenarnya kelas nangis rasa saya batal. Sebab tak boleh bangun. Kalau tak boleh bangun, bangun tu macam orang kata macam istilahnya macam istilah sleep disc, tapi tak bolehlah sampai sleep disc. Nak bangun tak boleh. Masa tu baru terfikir, ya Allah, inilah rupanya azab orang yang tak boleh nak bangun. Nak bangun tu tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, betul ke Abi? Betul ke? Tapi memang sakit. Cari ubat, cari itu, cari ini 2 hari, alhamdulillah baru sempurna. Hari ni baru boleh jalan elok. Kalau tak berjabat, orang tanya ustaznya okey ke tak? Ustaznya okey ke tak? Nak cakap tak okey kan? Macam itulah istilah Allah baru uji sikit. Baru pulang tu, tengok sikit. Bayangkan kalau lagi, kan ada orang lagi berat ujian daripada itu. Jadi, bukan hanya kita ada ahli keluarga, kita ada sahabat andai, kita ada jiran tetangga. Dan sebagai Muslim, sewajarnya kita mempersiapkan diri sebelum menghadapi apa juga ujian. Sama ada ujian daripada sudut fizikal dan juga ujian dari sudut kewangan. Kan? Kita tak nafikan kalau ada rezeki lebih, menabunglah. Kenapa menabung? Kita tak pasti apa yang kita akan diuji pada hari kemudian. Kenapa kita nak menabung? Kalau kita sakit, ada tabungan yang boleh digunakan. Sebab tu namanya tabungan. Jadi dalam Islam ada disebut sebagai keringanan. Yuridullahu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagimu. Allah nak bagi kita mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah nak bagi kita kemudahan dan Allah tak nak bagi kita susah. Malam Jumaat, tuan-tuan, ada kala kita baca Yasin, betul? Dan benda tu benda rutin mingguan biasanya. Kalau tak buat malam Jumaat, buat pagi Jumaat. Tak baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, betul? Elok baca surah Al-Kahfi. Sunnahnya baca surah Al-Kahfi. Uruf kebiasaan baca surah Yasin. Mana satu yang elok ustaz? Semua elok. Yang tak elok, duk kata sini salah, itu salah, ni tak betul, itu tak betul. Rupanya tak baca pun. Sembang je lebih, yang ini berat. Jadi yang elok bacalah semua. Baca Yasin pun pahala, sebab tu Al-Quran. Baca surah Al-Kahfi pun pahala, sebab tu sunnah. Kan? Jadi bacalah. Ada masih buat pilih. Jadi ceritanya apa? Dalam surah Yasin tersebut, kita dah baca, selesai Yasin kita baca tahlil. Ada ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan tanggungjawab yang berat. Allah tidak akan meletakkan taklifan tanggungjawab berat melainkan jika bukan pada ahlinya. Sebab tu jawatan jangan diminta-minta. Kalau kata dilantik, kita rasa kita mampu, kita cuba, bismillah, cubalah. Tapi kalau rasa berat sangat, bincang baik-baik. Tapi jangan semua nak dielak. Kalau semua nak dielak, tak ada siapa nak jadi ahli rukun tetangga dekat taman. Kalau semua nak mengelak, tak boleh tuan-tuan. Alamak, semua nak jadi JK surau lagi apa? Kalau semua nak elak, tak ada siapa nak jadi imam. Saya tak boleh jadi imam ustaz. Kenapa saya tak boleh jadi imam? Saya boleh jadi imam. Tak ada siapa nak jadi imam. Ada seorang ustazah tu ustaz boleh jadi imam. Yang tu berat. Kan? Ceritanya apa? Kena ada. Kalau dilantik, minta pujuk, minta maaf. Saya cuba, tapi kalau boleh, bantu-membantulah. Menasihatkanlah. Sebab jawatan imam bukan macam jawatan cikgu yang mau merebut. Cikgu mau merebut. Jawatan imam bukan macam operator kilang yang orang buka iklan, orang datang temu luga. Betul? Bukan macam jawatan SPA. Kalau ada 5 yang datang isi borang 2,000. Padahal 5 je kosong. Jawatan imam letak iklan. Ada kekosongan jawatan imam. Kan? Sagu hati, pahala. Lagi parah tu. Temu duga diadakan pada ni. Confirm tak orang datang. Minta maaf kecuali tolonglah. Kan? Sagu hati ada contoh RM200. Berdasarkan ni infak daripada jemaah sebagainya. Temu duga diadakan pada sekian. Last kali itulah calon tunggal yang datang. Dan itulah calon. Contohlah kan, contoh. Itu biasa tuan-tuan. Jadi balik kepada tajuk kita pada malam ni, kalau keringanan.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah bagi tanggungjawab, kita cuba jalankan dengan baik. Dalam masa yang sama, kita ambil sebagai satu muhasabah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, kalau saya disilap, tegur-tegurkan. Sahabat-sahabat, kalau ada dia silap, jangan cakap belakang. Adik-adik jangan sembang-sembang belakang. Cakap elok-elok. Kalau sekan nak cakap depan-depan, bisik dengan wakil, kawan yang rapat dengan dia. Bagi tahu, tadi sekian-sekian, masa solat ada sekian-sekian. Masa solat tadi dia terlaju, bagi tahu. Termasuk yang bercakap ni. Kalau dia semayang terlalu lambat pun bagi tahu, boleh tak nanti bukan laju. Apa nama? Contoh subuh. Kan? Orang bersegera nak menghantar anak ke sekolah, nak menghantar pergi kerja, hantar isteri, hantar keluarga, nak hantar suami ke apa ke. Jadi kita bagi tahu. Okay? Bukan tak sudi nak datang berjemaah, kita sudi. Tapi kalau boleh period antara azan dan juga solat subuh tu biarlah tidak terlalu panjang. Yang kedua, janganlah bawa solat subuh surah yang panjang. Memang bagus baca surah Yasin, tapi agak-agaklah sembahyang subuh. Orang pandang lain macam nak tengok atas, tengok bawah. Taubat lahum besok aku tak main dah. Jangan macam tu tuan-tuan, berat cerita. Bukan nak kata baca pendek-pendek, baca yang semudah mungkin. Ringkas tapi bermakna. Janganlah pendek melampau. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Allahu Akbar. Tunggu benar. Kan? Bukan nak kata tak boleh, agak-agak le. Taha. Sah tak ustaz? Memang sah. Tak baca surah pun sah, betul? Tapi ambillah, bacalah. Inna a'tayna kul a'udzu birabbin nas kul huwallahu ahad. Baca yang bila jemaah dengar dia pun rasa lega. Kenapa? Sebab dia nak kejar 6.40 kena keluar daripada taman. Kalau tak keluar lagi dekat Datuk Demang Husin dia jam. Contoh. Betul tak tahulah, tak rasa betul kot. Sampai Datuk Demang Husin dah pukul 7 tu dah pucat muka. Pelajar sekolah tu bukan 150 ustaz, 1,500 tu. Betul? Saya agak je tengok kereta cikgu sampai keluar ni dah dahsyat sekolah ni. Kalau tengah hari tu tempat yang perlu dielak untuk lalu. Bukan tak nak lalu. Itu kalau lalu tu ada harapan untuk menanti kesabaran kat situ. Hanya orang yang sabar yang boleh lalu situ pukul 12.30 sampai pukul 1, betul? Tapi nak ambil anak, ambil lah. Bukan tak nak lalu. Kita bagi peluang pada orang yang ada ketentuan, betul? Ambil anak, pergilah lalu situ. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, balik kepada perbincangan tadi, keringanan. Disebut keringanan ataupun disebut sebagai rusah. Rusah ni, kalau orang yang dalam musafir, dia ada rusah, betul? Apa dia rusah bagi orang yang musafir? Allah bagi dia peluang untuk solat dan jamak dan qasar. Betul? Adik dalam perjalanan, sahabat kita dalam perjalanan. Contoh, hari Sabtu minggu ni nak pergi hantar orang kahwin. Tujuan dia baik tak? Baik. Kenapa? Mendirikan masjid, menghantar orang untuk mendirikan masjid. Jadi niat dia baik. Boleh jamak qasar tak? Boleh. Dengan syarat perjalanannya melebihi 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? Kalau ikut ulama dalam lebih kurang 90 km. Kalau setakat nak pergi Pengkalan Balak, belum cukup 90. Jangan kata cukup. Betul tak cukup? Tak cukup kan? Baru 60 lebih. 50, 60 lebih kurang lah. Tengok pada hari ini zaman canggih, semua boleh berada di hujung jari. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tapi kalau nak pergi Genting Highland, ada apa pergi Genting? Tengok kasino kejap. Jangan buat pasal nak jamak kasar. Walaupun tuan-tuan kata ada saham di sana. Contoh, faham je lah. Baik, itu untuk orang musafir. Dan begitu juga untuk orang yang sakit. Orang yang sihat, kita sedia maklum kalau dia nak mandi, nak ambil wuduk, wajib guna air. Melainkan kalau memang dah tak ada air langsung, tandus. Selagi ada air, dia wajib guna air. Beza dengan orang yang sakit, dia boleh melakukan tayammum ataupun boleh mengusap di atas balutan tersebut. Nanti kita akan cerita pandangan ulama, mazhab, perbezaan mazhab. Andai kata contoh tangan tu berbalut. Tuan-tuan pernah tengok orang berbalut tangan? Kadang-kadang masuk hospital, tak usah cerita panjang, tak payah balut. Bukan patah tangan, patah kaki.
So, dicocok, apa nama tu, drip. Betul drip? Drip kan? Ambil darah. Ataupun masuk air. Masuk air, lekatkan dekat sini. Jangan cabut ya cik. Saya nak ambil sembahyang macam mana? Cik lalu kat tempat lain. Sah ke? Dia tanya pula nurse tu sah ke tak? Dan macam nurse tu ustazah. Kan? Kesian nurse tu. Nurse tu kata sah. Apa hukum awak kata sah? Sudah. Nurse tu banyak kerja lain nak menjawab. Sebab tu suruh pergi kuliah maghrib. Tujuan pergi kuliah maghrib untuk kita sama-sama ulang kaji. Dan saya pun sendiri belajar tuan-tuan. Nanti kita akan kongsi. Boleh? Kaki tergantung. Kenapa kaki tergantung? Kaki tergantung sebab patah kaki. Pernah jumpa orang patah kaki? Pernah kan? Pergi dekat klinik, minta maaf. Pergi dekat hospital, kaki dia tergantung sebelah. Tangan dia beranduh sebelah. Naik motor jatuh. Kaki dengan tangan. Kepala, nasib baik kepala dia sihat. Jadi macam mana nak ambil sembahyang Ustaz? Nanti kita kongsi. Sebelum masuk isyak, dah selesai tajuk tu. Boleh? Baik. Orang yang sihat tidak sah solat jika tubuh atau pakaiannya terkena najis. Kita tuan-tuan, kalau kita tahu dekat kain kita ada najis, tak sah sembahyang. Kita tahu kena darah, pakaian kita ada darah, ataupun tubuh kita tak sah, melainkan dibersihkan terlebih dahulu. Tiba-tiba pak darah, boleh tak sembahyang terus? Tak boleh. Kena bersihkan terlebih dahulu. Ada dah tanya soalan seterusnya. Ustaz, air sembahyang batal tak? Bagus soalan tu. Kan? Air sembahyang batal tak? Berdarah ni. Tadi nak naik tiba-tiba kebetulan licin terjatuh. Jatuh. Dah jadi sembahyang lah. Jatuh berdarah. Buka. Kawan tu tolong tadi bersihkan. Kemudian tutup dengan bandage ke, dengan apa, Handyplus ke apa, selesai. Ustaz, air sembahyang saya sah lagi tak? Agak-agak jawapan dia apa? Kamu lah. Duk tengok tadi, senyum. Kalau tangan kamu dah berdarah, dah ambil sembahyang tadi nak sembahyang, tiba-tiba jatuh. Tangan berdarah, keluar luka banyak ni. Tentang seorang jemaah tolong basuhkan lap. Kamu pun dah bersih, kamu letak Handyplus. Hilang kan? Maksudnya dah selamat dah. Air sembahyang kamu batal ke tak? Air? Dikadu mana dia? Tengok sini. Air sembahyang batal tak? Tak batal. Kenapa tak batal? Sebab dia tak ada dalam perkara yang membatalkan wudu. Boleh? Boleh tak? Kalau kamu ambil air sembahyang, tiba-tiba terkentut, batal tak batal? Confirm lah batal. Kan? Okay, boleh. Baik, seterusnya. Beza dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, sekiranya pakaian atau tubuhnya terkena najis dan dia sendiri tak ada kudrat nak bangun, dia terlantar kat rumah. Anak dia pagi-pagi tadi dah siapkan dia, dah bersihkan dia. Ya, ni tepi ni botol spray, ambil perlahan nanti dah masuk waktu ambil air sembahyang. Contoh kan, bila dia nak pergi kerja, tak boleh dia pukul anak ni, jadi dia kata pesan kat situ, okey, ayah, paper saya dah tukar. Dia nak bangun dia tak boleh tuan-tuan. Bukan setakat nak pergi beli air, nak salin paper sendiri pun tak mampu. Ketika itu ada rukhsah di situ. Yang penting dia solat. Beza dengan orang yang sihat. Orang yang sihat, fizikal, setakat hari ni alhamdulillah boleh berjalan lagi, dia kena bersihkan diri. Katalah tadi nak datang, contohnya seluar dia terkena najis, terkena air kencing. Pada terpucing sikit. Boleh sembahyang tak? Tak boleh. Kena tukar dia lebih dahulu. Betul? Sebab benda tu menyebabkan solat jadi tidak sah. Yang seterusnya, orang yang sihat wajib berdiri untuk solat. Solat fardu dia wajib berdiri. Betul nak tanya Ustaz, sembahyang sunat kalau dia nak sembahyang duduk boleh? Kalau memang sebaik-baiknya dia ada keupayaan untuk berdiri, berdirilah. Tapi kalau sengaja duduk, wallahu alam. Kan? Sebab sembahyang fardu wajib berdiri. Kenapa wajib? Sebab dia mampu. Kalau tak mampu, cerita lain. Yang seterusnya, wajib melakukan solat pada waktunya. Kalau pesakit, dia tanya Ustaz, kalau dia sakit, boleh tak dia nak jamakkan solat? Sakit yang memang macam tadi, kes tadi tu.
Dia sakit dan dia sukar untuk uruskan diri untuk berwuduk. Boleh tak dijamakkan? Kalau sakit yang tahap orang kata kronik, dia nak ambil wuduk pun susah, tak ada siapa yang nak uruskan, mazhab Hambali sebut boleh jamakkan solat. Tapi kalau setakat demam-demam biasa jangan buat pasal. Kenapa jamak? Saya demam. Tak payah. Kan? Sakit yang betul-betul kronik yang tak ada siapa yang nak uruskan. Yang seterusnya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, orang yang sihat dia wajib berpuasa di bulan Ramadan, manakala orang yang sakit dia boleh meninggalkan puasa dengan syarat kena menggantikan dan juga kena membayar fidyah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, berkenaan tentang kaedah untuk jamakkan solat tadi, contoh yang mudah berlaku tentang kaedah untuk jamakkan solat tadi. Contoh yang mudah berlaku apabila seseorang itu menghadapi kemalangan. Dan juga apabila menghadapi kemalangan, banyak organ-organ di muka, terutamanya anggota wuduk, terlibat dengan luka-luka. Jadi dia sukar untuk melakukan solat pada satu waktu, pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi ketika ini ditanya, boleh ke saya nak jamak? Jamak lain, kasar lain tuan-tuan. Kasar tak boleh buat sembarang. Kasar hanya untuk orang yang dalam musafir sahaja. Kasar ni pendek 4 jadi 2. Pendekkan 4 jadi 2 tu, contoh solat apa yang 4? Asar lagi, Zuhur lagi satu, Isyak. Dia boleh jadi 2 rakaat andai kata dalam musafir ataupun perjalanan yang jauh sahaja. Kalaulah contoh dalam keadaan darurah seperti ini, contoh darurah selain sakit apa dia? Doktor ataupun jururawat yang dia menghadapi operation, menghadap pesakit tak boleh tinggal. Berada dalam bilik operation boleh menyebabkan istilahnya yang pertama, menyebabkan masalah penjagaan nyawa bagi pesakit. Mula operate pukul 12, jangka selesai pukul 5 jam. Jadi ketika itu melalui waktu zuhur. Ustaz, macam mana dengan semayang zuhur saya? Kalau ikut mazhab Hambali, dia boleh jamak, tapi tak boleh kasar. Apa dia jamak? Salat asar 4 rakaat disusuli salat zuhur 4 rakaat. Ustaz, boleh ke kita pegang pada mazhab lain? Dia istilah dia macam ni. Kita tak boleh kata mazhab tu salah. Kita boleh meraihkan dan menghormati pandangan mazhab. Contoh mudah berkenaan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah kalau ikut mazhab Syafi'i kena bayar dengan beras. Betul? Bayar dengan beras. Tuan-tuan jumpa tak dulu zaman orang bayar dengan beras? Bawa beras tampil, bawa beras berapa cupak, bayar dekat apa nama? Tok Imam. Tapi kalau hari ini bayar dengan beras, tuan-tuan saya yakin penuh surau ni dengan beras. Betul? Sebab tu digantikan. Digantikan dengan nilai beras tersebut. Itu istilah dia. Mazhab yang lain membenarkan menggantikan. Maksud tu kita meraihkan dan menghormati. Kita tak boleh kata yang ni betul, yang ni salah, yang ni tepat, yang ni tak. Kita menghormati dan meraihkan. Dalam masa yang sama kita berpegang dengan pandangan yang terbaik. Baik, seterusnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, berkenaan tentang keringanan bagi pesakit. Ini sebut tentang drip tadi. Dia duduk di ward, ada tampalan drip pada tangan. Drip tahu tuan-tuan yang tak jarum tu, atau ada macam bandage ataupun selotip itulah. Ataupun yang mudah nak faham, tangan kadang-kadang ada luka berbalut kat situ. Terkihil ke apa ke, doktor kata jangan buka, kalau buka kena sarung balik. Maksudnya jangan biarkan sebab dia nak ni. Kaki tergantung, contohnya kaki patah. Jadi ketika ini, bila mana ditanya, bolehkah diterangkan bagaimana kaedah yang betul untuk wuduk bagi pesakit tersebut? Ustaz, betul ke kena tayamum? Kalau tak tayamum, sah ke tidak? Ustaz, betul ke boleh lalukan air dekat atas bandage tu? Betul? Kadang-kadang macam-macam orang bagi pahaman tu. Ada orang gini, ada orang kata gini. Mana satu Ustaz sebenarnya?
Betul. Yang tu pun sebenarnya saya dulu tanya-tanya juga. Cari dekat kitab. Kemudian kita belajar mazhab Syafi'i kata macam ni. Mazhab Hanafi kata macam ni. Jadi mana satu Ustaz? Okey, baik. Kita ambil dengan kaedah menerangkan terlebih dahulu. Okey, adik-adik boleh dengar? Mana tahu kalau berhadapan dengan rakan, kita minta jauh lah tuan-tuan. Kalau boleh tak nak. Tapi kalau Allah uji, kita reda. Yang penting kita tahu dan faham ada ilmu. Boleh? Baik. Bagaimana? Kalau kata tangan berbalut, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib guna air ke atas anggota yang sihat. Yang sakit tangan kiri. Tangan apa ni? Tangan apa ni? Tangan kiri. Tangan kanan berbalut tak? Oi, awak ni yang sakit tangan kiri, yang tangan balut tak balut. Nampaknya aku berada di planet lain. Tak jadi Ustaz nak bagi dia raya lah ni. Tangguh pergi depan. Baik. Yang sakit tangan kiri, yang kanan okey tak? Okey. Muka okey tak? Okey. Kaki okey tak? Okey. Kepala okey? Okey. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan air ke atas anggota wuduk yang sihat. Basuh muka, basuh tangan kanan. Tangan berbalut macam mana? Usap sahaja di atas balutan. Doktor kata jangan sentuh. Nasihat tersebut ambil kira. Sebab tu nasihat orang yang berilmu. Letak atas, lalukan. Yang sini boleh berkeluh? Boleh. Lalukan air. Bukan suruh siram. Ambil air, lalukan. Sebab tu ada orang ambil air semayang cukup sebotol. Kadang-kadang setengah botol cukup. Ada orang ambil air semayang satu baldi tak cukup. Nak orang yang cakap ni kalau air tengah mewah kan. Air banyak Ustaz. Betul. Selesai tadi, basuh tangan, basuh kepala, telinga, kaki. Dah selesai. Kalau ikut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib bertayamum. Dah wuduk kena tayamum lagi Ustaz? Ya. Itu yang ada orang buat. Kan? Baik. Dan sekiranya balutan tadi dipenuhi dengan darah, kalau ikut mazhab Syafi'i, wajib qada salat. Kenapa wajib qada salat? Sebab ada najis pada balutan tadi. Ustaz hati dalam mengeluarkan fatwa dan juga pandangan. Baik, kita tengok pada pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi banyak diamalkan di negara India, Bangladesh, kan? Kita sedia maklum, negara Afghanistan dan sebagainya. Manakala mazhab Maliki adalah, siapa dia mazhab Maliki? Mazhab Maliki ni Imam Malik adalah tok guru bagi Imam Syafi'i. Cikgu bagi Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan yang pertama, wajib guna air ke atas anggota yang sihat. Okay. Kemudian usap atas balutan macam tadi, tak payah tayamum. Tak payah tayamum. Dan kalau kata ada darah pada balutan tadi, tak perlu qada. Meskipun balutan tadi dalam keadaan yang tidak bersih. Oh, ya ke Ustaz? Ya. Jadi orang tanya, kalau tengok tadi Ustaz, pandangan yang kedua, mazhab Maliki dan juga Hambali lebih mudah, lebih ringan. Jadi bolehkah kita nak guna pandangan mazhab Hanafi dan Maliki? Ya, hukumnya harus. Dengan syarat jangan kita mempertikaikan mazhab lain. Kita menghormati. Saya pesan pada diri saya sendiri, kita bukanlah orang yang faqih ataupun orang yang faham tentang semua. Para ulama yang saya sebut tadi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dia memberikan pandangan ataupun fatwa-fatwa berdasarkan pengetahuan ilmu yang dia ada. Dia ada kitab-kitab yang dihasilkan. Imam Syafi'i menghasilkan kitab Al-Um, tebal tuan-tuan. Dia mengkaji dan mengkaji. Kita orang yang belajar dan orang yang mengikut, kita ambil yang mudah yang baik. Tapi kalau tuan-tuan nak juga ikut Imam Syafi'i, tak salah, ikutlah. Jadi yang kat sini, Ustaz, yang mana betul, yang mana salah? Jawapan saya, semua betul. Yang salah, dia cakap dia tapi tak semayang. Salah ni. Kau semayang belum? Tak apalah, nanti dah sihat aku semayang. Yang tu sesat tuan-tuan.
Kenapa? Sebab minta maaf, solat tak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun. Bayangkan kalau dia tergantung kaki tak semayang 30 hari. 30 hari kali dengan 5 waktu, 150 waktu. Sanggup qada? Hush. Kan tuan-tuan? Sanggup ke qada 150 waktu? Berat cerita tuan-tuan. Lepas tu ada orang tanya saya, Ustaz, ayah saya dah meninggal dunia. Baru ni minggu lepas datang jumpa. Macam mana Ustaz saya nak qadakan semayang ayah saya? Berapa waktu yang ditinggal? Seumur hidup Ustaz, semayangnya beberapa kali je. Sakit kepala saya nak jawab. Nak jawab macam mana dengan penuh kasih sayang? Saya jawab macam ni lah. Kita doa banyak-banyak, itu antara dia dengan Allah. Mana yang termampu, qadakanlah bagi pihak. Tapi sepatutnya orang yang sebenar. Kalau dia puasa lain, boleh qada ganti dengan bayar fidyah. Dia nak qadakan fidyah ayah dia. Ustaz, ayah saya tak puasa. Berapa hari? Mak saya cakap, daripada kahwin sampai meninggal. Dulu kata sahur puasa. Itulah Ustaz, saya baru tahu rupanya selama ni dia tipu kami. Mak saya dia simpan rahsia sebab mak saya malu nak cakap. Dia puasa kalau sebulan ada 30 hari, mungkin 3-4 hari je dia puasa. Lain dia tak puasa. Lepas tu Ustaz, ada kaedah tak Ustaz? Berapa hari, berapa ringgit sehari? Saya pun cerita kat dia. Sehari dalam RM8 ikut kadar beras yang biasa. Tapi kalau darab dengan berapa hari, kalau darab dengan tahun pun boleh tahan juga, saya kata. Tapi cubalah kira. Saya buka Google, saya cari kalkulator fidyah Melaka. Ada kalkulator nak bayar fidyah. Dia pun kira anggaran dalam umur dia 27 tahun, dia anggarkan masa dia hidup belum masuk ayah dia bujang. Anggaran nilai dalam 30,000. Dia diam. Macam mana Ustaz? Nak hasil bayar apa? Kalau ayahnya ada duit, mampu bayarlah. Kalau tidak mampu, jangan memberatkan diri. Kan? Minta doa dengan banyak-banyak dengan Allah. Sebab tu antara dia dengan Allah. Antara doa yang tidak ditolak adalah doa anak yang soleh. 3 amalan yang mana boleh dibawa mati pada hari esok. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa salas. Sekiranya mati anak Adam, 3 amalan yang tidak terputus. Dah hembuskan nafas yang terakhir, bila mana telah dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan, 3 amalan yang kekal sehingga bila-bila. Yang pertama, al-ilmu yunfa' bihi. Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan ada ilmu macam mana kaedah tanam pokok sawit yang boleh menyebabkan pokok tu berbuah mewah. Hari ni kan orang yang ada sawit antara orang-orang yang orang boleh jadi kawan kan. Faham tak faham sudah. Minta maaf lah tuan-tuan kan. Senyum-senyum lah tu. Okey. Sawit nak beli minyak sawit tak benar RM32. Tapi hari sawit kita kawan rupanya. Jadi tu cerita. Jadi dia punya dia ada ilmu macam mana nak ni sekian. Dia kongsi dengan kawan. Ada orang kat ikut tu. Enggak kena ikut. Kalau aku kongsi banyak daripada aku. Dia lagi. Dia. Mana berapa benih? Adalah. Nantilah kau carilah sendiri. Padahal benih tempat dia ambil tu berlombok, tuan-tuan, benih yang elok. Tak nak lagi. Dia kedekut ilmu. Tapi dia kongsikan ilmu macam mana. Dan ilmu tu orang tu pakai dikongsikan pada orang lain. Ilmu tu, tuan-tuan, antara pahala yang bawa sampai ke mati. Kita dah mati besok, ilmu tu panjang. Ini bukan saya sebut pandai-pandai. Nabi sebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-ilmu yunfa' bihi. Kemudian, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Tuan-tuan, ada rezeki lebih. Sedekah jariah. Dan sedekah itu berpanjangan. Contoh tuan-tuan ni. Dulu masa mula-mula saya datang tak ada sejadah ni, betul? Saya yakin tak ada. Mula-mula saya datang awal tahun lepas sebelum PKP fasa 2. Lepas tu tuan-tuan mungkin buat kutipan collection, sumbangan, siapa yang nak infak sejadah. Contohnya saya agak aja. Orang pun letak satu sejadah ni 30-40 letak sini. Selagi sejadah tu digunakan, pahala tu panjang. Sebab tu kalau ada infak ataupun saham wakaf buat masjid, buat surau, ataupun buat bangunan benda yang baik-baik, balai raya ke sekolah ke, bagilah. Nak buat sekolah tahfiz ke apa ke, betul-betul sekolah lah. Kan? Bagilah. Masa tu sedekahnya berpanjangan. Ada rezeki, Ustaz, bapak saya tanahnya banyak sangat, dia nak bagi buat tanah wakaf. Betul ke Ustaz? Boleh ke? Itu yang lebih baik sebenarnya. Pahala berpanjangan. Dan yang ketiga,
Ustaz, ilmu saya tak berapa nak ada, duit tak berapa nak banyak, nak sedekah. Apa yang ada lagi? Yang ketiga, waladun soleh allazi yad'ulah. Ada anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Yang tu yang berpanjangan sampai ke bila-bila. Kita dah tak ada besok. Pesan pada anak, besok ayah mati tak ada apa yang ayah tinggal. Apa yang nak, doakan ayah lepas sembahyang. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tuan-tuan, ayah kita dah tak ada. Contoh, ayah kita Allah dah ambil terlebih dahulu. Mak kita Allah dah jemput terlebih dahulu. Ustaz, apa amalan yang saya boleh bagi dia? Saya nak buat kenduri tiap-tiap malam tak mampu Ustaz. Nak buat kenduri sebulan sekali tak mampu Ustaz. Saya ada tanggungan lain yang perlu. Kenduri bukannya cara penyelesaian, tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak. Nak buat, kalau kata ada rezeki lebih, niat nak sedekah makanan, buatlah. Tapi jangan sampai buat loan nak buat kenduri. Minta maaf tau, saya cakap jangan marah. Buat kenduri punya banyak Ustaz, modal 3,000 ni. Macam mana saya pasal pinjam lah Ustaz? Jangan. Doa yang paling mustajab, doa anak yang soleh. Sebab tu kalau orang buat kenduri, masa kenduri tengah baca beria Tok Imam tu, yang anak-anak waris tak ikut sama, minta maaf saya sebut, rugi. Kenapa? Modal dah melambur banyak dah, 1,000, 2,000. Tapi masa kenduri, orang yang datang tu tuan-tuan bukan nak kata ni, yang paling mustajab doa anak, orang yang terdekat dengan si mati. Siapa dia? Anak. Kalau tak ada anak, sanak saudara yang terdekat. Kalau nak buat. Tapi sebaik-baiknya waris tu kena kepalai. Kalau boleh waris sendiri yang pimpin. Tok Imam, boleh tak saya nak pimpin sendiri bacaan besar di Tok Imam? Alhamdulillah. Kalau paling tak duduk sebelah Tok Imam. Jangan pula imam sini, anak kat luar sana. Mana anak yang tadi nama ni siapa? Mana-manalah Tok Imam. Imam pada pandai. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. Jadi apa yang saya nak pesan pada diri saya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ambil yang tadi sebagai pengajaran. Baik. Berkenaan tentang wuduk dalam balutan tadi jelas tuan-tuan ya. Yang penting solat. Solat wajib ditunaikan walau dalam apa keadaan sekalipun. Sebab tu Nabi sebut, tak mampu nak berdiri duduk, tak mampu nak duduk dengan baring. Kalau ia pun dia tak boleh nak baring, dalam keadaan dia hanya boleh guna isyarat kelopak mata, kecuali kalau memang dia pengsan. Tahu pengsan tuan-tuan? Pengsan ni maksudnya contoh dia kena bius dan tak sedar. Yang tu kewajipan dah terangkat padanya. Rufi'al qalam an salas. Diangkat kewajipan untuk menunaikan tadi ada beberapa sebab. Antaranya satu, bila mana orang tu gila sampai dia sembuh, sampai dia sihat. Yang kedua, bila mana dia pengsan ataupun tak sedar langsung sampai dia sedar balik. Kalau dia contoh dekat ICU, dia boleh terima arahan, ayah, dengar tak suara saya? Dia tak buka tangan, dia tak angkat tangan, dia tak buka mulut. Cuma dia gerakkan kening. Maksudnya dia faham, ya, dah masuk waktu zuhur ni, semayang dia gerakkan kening lagi. Ya, kiblat dekat kanan, dia gerakkan mata dia ke kanan. Ya, kiblat dekat kanan. Ki Abi, Umi, kiblat dekat kiri. Sebut. Ni, ambilkan semayang. Ya, semayang dah ambilkan. Semayang ya. Kita pun pimpin je. Allahu Akbar. Sabak tuan-tuan dan sekalian. Kami kalau buat ziarah dakwah ke hospital sebelum PKP hari tu, bawa alatan untuk ni tayamum, debu tayamum, bawa alatan, 2 alatan debu tayamum dengan botol spray wudu tu, ajar pada waris macam mana. Kadang-kadang lagi sebab tanya orang, tanya soalan. Oh, boleh semayang macam ni Ustaz ni? Tak tahu pula. Allahu Akbar. Sungguh. Ini sungguh. Tahun 2019 sebelum PKP ada yang tak sangka Ustaz. Terima kasih banyak. Ada sampai peluk, ada ucap terima kasih, ada yang kita ada tim jurulatih dakwah pergi sana. Tapi nak buat hari-hari tak mampu, tuan-tuan, satu seminggu sekali dah mampu. Tapi sebab kenapa? Kita pergi sengaja pergi waktu zuhur. Engkau tuan nak semayang zuhur belum? Okey, nak semayang. Sakit Ustaz, macam mana nak semayang? Kita fahamlah maksud dia. Tak adalah kita marah macam ni cara nak semayang, gini-gini. Bagilah apa-apa bahan-bahan yang sesuai. Tapi tu cerita dia, kita kena belajar untuk berilmu. Baik. Seterusnya, bagaimana dengan orang yang ada penyakit kencing tak lawas?
Kita nak lawan tuan-tuan. Istilahnya kalau istilah Arab sulusul baul, kencing tak tos. Kan? Dia jalan sikit dia dah terkencing. Tak boleh lama. Jadi bagaimana untuk menjaga sedangkan air kencing selalu menitis? Bagaimanakah cara saya melakukan solat? Yang pertama, apabila nak masuk waktu, kena beristinja. Beristinja ni apa? Kena bersihkan kemaluan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menutup kemaluan. Pakailah apa, tisu ke apa ke, agar tidak keluar najis dan tidak mengganggu tempat solat. Ataupun kapaslah, kain ke apa ke. Kemudian berwuduk dan juga solat dengan segera. Jangan dilengah-lengahkan. Apabila semua langkah tadi telah digunakan, maka solatnya dikira sah. Najis yang keluar setelah itu tidak dikira perkara yang membatalkan wuduk. Ini berkenaan tentang orang yang ada penyakit sulusul baul, kencing tak terus. Yang seterusnya, orang yang terpotong ataupun dipotong kakinya. Maksud dipotong kaki? Dipotong kaki ni, Ustaz, kalau kena potong kaki, macam mana nak naik semayang? Soalan tu soalan yang hebat tuan-tuan. Kena basuh atau tidak Ustaz? Saya mesti menung juga. Saya jawapan pun faham. Orang kena, apa nama istilahnya? Diabetes tuan-tuan dia. Kencing manis kan. Kaki tu, kalau ikut dalam, apa nama? Kalau ikut dalam Al-Quran, anggota wuduk basuh sehingga ilal ka'bain. Ka'bain tu maksudnya hingga ke buku lali. Jadi kalau kaki tu dah kena potong sampai ke atas buku lali, jadi hujung kaki tu adalah betis. Betis lah kan? Betis. Jadi Ustaz nak kena basuh pun tidak betis. Saya pun tengok, bagus juga soalan ni. Bagi saya semak dulu. Rupanya bila mana kita ni, anggota tersebut tidak wajib dibasuh. Kenapa? Sebab dah tak ada kaki dah. Cuma sunnahnya melalukan air pada hujung anggota tersebut. Contohnya hujung lagi ni, sunat lalukan. Tak buat Ustaz, sah semayang. Tapi rugilah. Kenapa rugi? Sunnahnya buat. Dapat pahala. Kan? Ulama kata sunat buat. Cuma kalau tak buat, sah. Kenapa? Sebab dia bukan anggota wuduk. Boleh? Baik, begitu juga dengan tangan. Tangan sampai ke siku. Tangan dah kena potong sampai ke lengan. Tak perlu, cuma eloknya sapu. Tapi kalau tangan potong sampai pergelangan, ada lagi anggota. Katalah sini berbalut, lalukan di atas. Baik, boleh? Kita ambil pandangan yang murni daripada mazhab Hanafi tadi, ada juga mazhab Maliki yang mengatakan harus untuk melalukan air dan tidak perlu bertayamum. Yang penting apa tuan-tuan? Yang penting solat. Semayanglah. Jangan tak semayang. Okay? Baik. Seterusnya. Berkenaan tentang jamak solat. Tadi kita dah sebut tentang jamak solat. Seorang wanita yang mana kurang upaya akibat sakit kencing manis. Keadaannya sangat lemah dan tak mampu berdiri. Boleh tak dia nak gunakan botol spray untuk berwuduk? Itu pun dibantu oleh ahli keluarga. Soalannya, bolehkah dia melakukan solat secara jamak dan qasar? Ini kita dah sebut sikit awal tadi. Yang mana orang yang sakit dibolehkan menjamakkan solat mengikut pandangan mazhab Hambali. Begitu juga orang yang memiliki hajat yang mendesak. Contohnya tadi, para jururawat, nurse. Ataupun contoh, tentera yang berada yang sedang mengawal perbatasan dalam keadaan kritikal. Ketika itu diharuskan untuk jamak. Kenapa? Sebab mereka mempunyai ketentuan menjaga keselamatan. Betul-betul Tapi kalau situasi biasa-biasa macam hari ini, tidak dibenarkan. Boleh jamak tetapi tidak boleh qasar. Kenapa? Dia boleh jamak, boleh buat 4 rakaat. Solat zuhur 4, terus buat sembahyang asar 4. Tapi tak boleh pendek kepada 2. Sebab pendek ataupun qasar tadi hanya boleh buat kalau dalam keadaan musafir sahaja. Boleh tuan-tuan Musafir sahaja. Jadi cukup setakat itu saja untuk malam ini. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan sambung sikit lagi sebelum kita masuk kepada bab korban.
dan juga Ihya Zulhijjah. Pada Zulhijjah nanti 2-3 minggu lagi kan nak Aidil Adha, ada 10 malam pertama yang mana tuan-tuan Ihya Zulhijjah, membangunkan ataupun mengimarahkan bulan Zulhijjah. Ya, hampir sama dengan Ihya akhir Ramadan, tapi fadilahnya ramai orang tak tahu. Jadi pesan pada diri saya, sama-sama timba ilmu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Sila. Habis waktu solat Isyak. Okey. Okey, bagus soalan tu. Dah habis. Satu soalan, kita ada 2. Oh, satu tadi. Faham. Okey. Baik. Cantik soalan tu. Jadi waktu Isyak berakhir apabila masuknya waktu subuh. Waktu Isyak berakhir apabila masuknya waktu subuh. Okay. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Cumanya ambil hadis Nabi berbunyi, solat eloknya dilakukan di awal waktu. As-salatu ala waqtiha. Melainkan kalau dia memang tidur tak sedar dah pukul 2 pagi, boleh tak dia sembahyang? Boleh, memang dalam waktu Isyak lagi. Contoh, dia penat sangat, lepas maghrib dia tertidur, sedar pukul 1 pagi. Adakah dia perlu qada? Tak, sebab tu masih waktu Isyak. Tapi ambillah peluang, solatlah tahajud sekali ke apa, dah ada peluang kan. Boleh tuan Assalamualaikum. Takut tak pasal.